Salam sejahtera kepada Dr. Eng Siling. Nama saya Tan Chin Kai. Dalam video ini, saya bersama ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan adat resam dan perayaan di negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa dan kaum yang terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Kepelbagaian kaum dan sejarah menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dengan latar budaya yang berbeza. Biar mati anak, jangan mati adat. Aina memberi salam dengan mencium tangan orang tua. Meiling memakai congsam pada hari perkahwinannya. Tarani mengukir kolam pada hari Deepawali. Budaya dan adat resam merupakan kekuatan orang Malaysia. Seterusnya, sahabat saya Yuhan akan menjelaskan objektif dan skop kajian ini. Nama saya Pyong Yuhan dan nomor matrik saya ialah 157029. Sekarang, saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Kajian ini telah dijalankan untuk mencapai beberapa objektif. Antaranya ialah untuk mengkaji tahap pengetahuan generasi muda tentang adat resam dan perayaan di Malaysia. Selain itu, untuk membincangkan dan mengenal pasti adat resam kaum Melayu, Cina, India, Iban, dan Kadazan Dusun. Objektif kajian yang seterusnya ialah untuk memerihalkan konsep dan latar belakang perayaan-perayaan setiap kaum. Di samping itu, kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji keunikan perayaan-perayaan yang terdapat dalam setiap kaum di Malaysia dan untuk mengkaji bagaimanakah perayaan ini dapat mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia. Sekarang, saya akan membentangkan tentang skop kajian. Kajian ini khusus mengkaji mengenai pengaruh peradaban berbilang kaum di Malaysia. Sasaran kajian ini meliputi mahasiswa-mahasiswa universiti di Malaysia. Pengumpulan data tertumpu kepada kefahaman responden mengenai konsep adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia dan pandangan responden mengenai usaha-usaha yang perlu diambil untuk melestarikan adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia. Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana kefahaman dan penghayatan mahasiswa di dalam beriktikad serta mempraktikkan adat resam dan perayaan kaum masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamimi Adriana binti Ahmad Razi. Nombor matrik saya ialah 157471. Saya akan menerangkan tentang kaedah kajian yang digunakan untuk penelitian kajian kami berkaitan adat resam perayaan di Malaysia. Kajian ini seyogianya mencakupi pelbagai kaedah yang digunakan bagi menegaskan kesahihan dan ketepatan maklumat yang diperoleh. Dalam melaksanakan penelitian kajian ini, kami bekerjasama dengan pelbagai pihak bagi mendapatkan data primer dan sekunder mengenai adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia. Kaedah deskriptif iaitu kaedah soal selidik telah digunakan untuk mengumpulkan data mengenai adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia. Penggunaan instrumen borang soal selidik iaitu Google Form berkaitan dengan isu adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia telah diedarkan kepada pelajar dan staf Universiti Sains Malaysia melibatkan responden yang berlainan kaum, agama dan bangsa. Data iaitu dapatan hasil kajian akan dianalisis secara tertutup di mana hanya maklumat peribadi tidak akan dipaparkan bagi menjamin kepribadian responden. Segala maklumat responden melalui kajian yang telah dianalisis ini akan dipersembahkan dalam bentuk carta pie atau graf yang menunjukkan bilangan atau peratusan bagi menerangkan data yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Seterusnya, data yang terlibat dalam kajian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh daripada pembacaan bahan bertulis dan di laman sesawang seperti media sosial. Berdasarkan kajian ini, kami telah menggunakan kaedah rujukan internet sebagai sumber sekunder bagi membuat perincian berkaitan tajuk kajian ini. Justru, rujukan daripada laman sesawang membolehkan kami mengakses maklumat dengan lebih luas dan terkini mengenai skop kajian ini. Penambahan maklumat yang diperoleh seperti artikel amat membantu dalam menyokong lagi data dan hasil dapatan kajian responden. Sementara itu, kaedah pembacaan buku dan karya ilmiah turut digunakan dalam perincian maklumat berkaitan kajian ini. Tamsilnya, karya ilmiah dan buku yang digunakan adalah seperti majalah, buku rujukan dan juga surat khabar. Melalui kaedah ini,
dapat memudahkan kami untuk memperoleh maklumat mengenai fakta maupun isu yang telah berlaku mengenai adat resam dan perayaan pelbagai kaum serta budaya yang diamalkan di Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzatul Alia binti Jasni. Nombor matrik saya ialah 157160. Saya akan membentangkan mengenai permasalahan kajian bagi topik yang telah kami pilih, iaitu adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai kepelbagaian etnik, agama dan budaya serta rakyat yang berbilang kaum seperti Cina, India dan Melayu. Masing-masing mempunyai adat resam dan perayaannya yang tersendiri. Setelah dikaji, terdapat beberapa isu mengenai adat resam dan perayaan kaum-kaum di Malaysia yang boleh menyebabkan masalah perpaduan kaum di dalam negara berlaku. Antara isu yang dapat dikenal pasti melalui kajian yang telah dilakukan ialah kurangnya penghayatan oleh rakyat Malaysia mengenai adat resam dan perayaan kaum masing-masing. Hal ini dapat dilihat apabila berdasarkan kajian soal sidik yang telah dilakukan, terdapat beberapa rakyat Malaysia yang masih tidak tahu mengenai adat resam dan perayaan kaum lain yang wujud dalam negara kita. Selain itu, sikap rakyat Malaysia yang tidak cakna dan tidak ambil tahu mengenai adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia menjadikan ia sebagai satu isu permasalahan yang wujud dalam negara kita. Isu ini dapat dilihat apabila terdapat rakyat Malaysia yang tidak mengambil tahu mengenai adat resam dan perayaan kaum lain dan hanya mengambil tahu mengenai adat resam dan perayaan kaum mereka sahaja. Seterusnya, dengan kurangnya penghayatan mengenai kepelbagaian adat resam dan perayaan oleh setiap kaum di Malaysia, menjadikan adat resam tidak lagi diamalkan dalam menyambut perayaan maupun dalam kehidupan seharian oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Perkara ini perlu dielakkan daripada berlaku supaya sesuatu adat itu tidak berubah dan tetap utuh. Bab kata pepatah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Terdapat segelintir masyarakat yang memandang remeh akan pengamalan adat resam dan perayaan di dalam negara Malaysia. Perkara ini turut menjadi salah satu isu permasalahan yang wujud dalam negara kita. Sikap memandang remeh akan sesuatu perkara yang penting dalam mewujudkan perpaduan haruslah dibendung oleh setiap lapisan masyarakat yang wujud di dalam negara kita. Oleh itu, kajian yang terperinci telah dilakukan oleh kumpulan kami supaya segala isu permasalahan yang timbul dapat diselesaikan serta perpaduan dan hubungan antara kaum dapat dijaga dan dieratkan sekaligus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang hidup aman dan makmur dengan wujudnya kepelbagaian kaum. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan sebuah sedikit berkaitan pengenalan analisis kajian. Seramai 53 orang responden daripada pelbagai latar belakang telah menjawab soal selidik ini melalui pautan Google Form yang telah disediakan untuk tugasan ini. Latar belakang responden kami adalah responden terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia. Yang kedua, majoriti berumur dalam lingkungan 18 hingga 22 tahun. Yang ketiga, kebanyakan responden merupakan pelajar dari Universiti Sains Malaysia. Dan akhir sekali, responden terdiri daripada penganut agama seperti Islam, Buddhis, Kristian dan Hindu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atikah binti Muhammad Rosli dengan nombor matrik 158815 akan membentangkan tentang analisis dapatan kajian. Seramai 53 orang responden telah menjawab soal selidik yang telah kami sediakan melalui pautan Google Form untuk tugasan ini. Berdasarkan kajian kami mengenai pengetahuan responden tentang konsep adat resam dan perayaan, seramai 40 orang responden mengetahui tentang adat resam kaum tersendiri, manakala responden yang mengetahui tentang adat resam dan perayaan kaum lain terdiri daripada 43 orang responden, dan responden yang pernah menyertai perayaan kaum lain adalah sebanyak 29 orang responden. Berdasarkan analisis kajian, dapat disimpulkan bahawa salah satu adat resam atau pepatah larang bagi kaum Cina adalah mereka dilarang untuk menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina. Bagi kaum India, mereka dilarang untuk mencaci atau menceritakan kecacatan kerana takut anak yang bakal lahir juga akan mengalami kecacatan. Dan bagi kaum Melayu, malam berinai merupakan salah satu adab buat pengantin perempuan. Seterusnya adalah analisa berkenaan soalan kepentingan memelihara dan mewarisi adat resam setiap kaum.
dapat disimpulkan seramai 46 orang responden bersetuju bahawa mengekalkan keunikan budaya kaum tersendiri ialah merupakan salah satu kepentingan bagi seseorang individu itu memelihara dan mewarisi adat resam setiap kaum di Malaysia. Soalan yang berikutnya adalah mengenai kepentingan mengenali adat resam dan perayaan setiap kaum. Seramai 41 orang responden bersetuju bahawa dengan mengenali adat resam dan setiap kaum, hubungan silaturahim antara rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat dieratkan. Seterusnya ialah mengenai analisa kajian tentang pandangan responden mengenai usaha untuk melestarikan adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia. Seramai 47 orang responden bersetuju bahawa usaha untuk melestarikan adat resam dan perayaan di Malaysia adalah dengan mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneruskan adat yang terdapat dalam bangsa mereka itu sendiri. Seterusnya, 40 orang responden bersetuju bahawa usaha lain yang dapat melestarikan adat resam dan perayaan di Malaysia adalah dengan mewujudkan persatuan atau kelab yang berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat dalam sesuatu kaum di setiap peringkat pengajian. Kemudian seramai 44 orang responden bersetuju dengan mengadakan kempen-kempen untuk menggalakkan masyarakat untuk terus memartabatkan adat dan perayaan masing-masing juga merupakan salah satu cara efektif untuk melestarikan adat resam dan perayaan. Kemudian seramai 50 orang responden bersetuju bahawa mengadakan pesta kebudayaan dan kesenian untuk mendedahkan kepada rakyat tentang keunikan adat resam dan perayaan Indonesia merupakan salah satu usaha yang perlu ditumpukan oleh kerajaan. Kemudian 47 orang responden bersetuju bahawa memperbanyakkan iklan dan program televisyen yang memperkenalkan adat-adat resam di Malaysia merupakan salah satu usaha untuk melestarikan adat resam dan perayaan setiap kaum di Malaysia. Kesimpulannya, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita haruslah berbangga dengan keunikan budaya negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, adat resam dan tradisi perayaan. Daripada ini, wujudnya rasa perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.